Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kali ini kita akan sambunglah kuliah kita telah kita tinggalkan. Dan kita masih dalam bab wudu, hujung lah ya. Itulah sunanul wudu, perkara-perkara yang disunahkan dan digalakkan ketika berwudu. Perkara yang very preferable, maksudnya benda yang amat-amat disuruh dan dituntut lah, walaupun tidak wajib. Jadi hari itu kita berhenti dekat sunah wudu meniga-niga kan. Meniga-niga. Baik. Malam ni kita nak masuk yang ke seterusnya, itulah menggosok-gosok. Menggosok-gosok. Itulah bila kita berwudu, digalakkan untuk kita menggosok-gosokkan anggota wudu yang kita basuh berkenaan. Termasuk mandi juga. Walaupun tidaklah diwajibkan oleh majoriti para ulama, walaupun ada segelintir yang mewajibkannya. Wajib tu maksud dia kalau tidak menyela-nyela, kalau tidak menggosok-gosokkan, maka tidak sah wudu atau mandinya, atau sekurang-kurangnya berdosa. Walaupun sah tapi berdosa ya. Ada sebagian ulama mensyaratkan gosok, ataupun yang disebut dalam istilah Arabnya ad-dalak. Dalaka yadluku dalkan. Dalk atau dalak, maksudnya dia kena gosok lah anggota badan dia. Ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan majoriti para ulama tidak mensyaratkan gosok lah. Ittafaqa al-ulama ala annahu la yushtara ad-dalak fi ghasli a'dha'il wudu, ataupun fil wudu wal ghusl. Telah sepakatlah para ulama, yakni majoriti lah, bahawa menggosok-gosokkan anggota wudu ketika berwudu atau mandi wajib itu tidak diwajibkan, tidak disyaratkan. Washtarata Malik wal Muzani, tapi dua orang imam ini dia kata mensyaratkannya, di mana kalau tidak menggosokkan tidak sah wudunya. Itulah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik bin Anas, Imam Malik lah, dan juga Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Al-Muzani, anak murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Muzani ni memang terkenal, ada banyak pendapat beliau yang tidak selari dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dia anak murid kanan Al-Imam Asy-Syafi'i, antara periwayat barulah Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berada di Mesir. Bahkan buku Mukhtasar Al-Muzani adalah buku daripada tulisan beliau. Ringkasan Muzani itu kan. Buku Imam Syafi'i yang sampai kepada kita ada beberapa, antaranya itu daripada riwayat beberapa orang, antaranya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ada Mukhtasar Al-Muzani, itu daripada tulisan Al-Muzani, daripada riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Buku Imam Syafi'i tapi nama Al-Muzani, pasal dia riwayat Al-Muzani. Muzani ambil daripada Al-Imam Syafi'i, lantas dia menulisnya, mengumpulkan riwayat-riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i dan fiqh beliau dalam buku berkenaan. Satu lagi Al-Buaiti, sama juga Mukhtasar Al-Buaiti, juga buku Al-Imam Asy-Syafi'i. Buku Al-Buaiti yang menghimpunkan riwayat-riwayat dan fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi nak sebut Al-Muzani, buku induk mazhab Syafi'i antaranya ialah Mukhtasar Al-Muzani. Ringkasan Al-Muzani, fiqh Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh beliau. Tapi Al-Muzani sendiri banyak hal tak selari dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia periwayat mazhab, dia periwayat Imam Syafi'i, tapi dia banyak yang tak selari. Sehingga kalau kita belajar fiqh secara menyeluruh, kita akan dapati Al-Muzani memang banyaklah pendapat beliau yang tidak selari. Antaranya adalah inilah, menggosok-gosokkan, di mana dia mensyaratkan. Baik.
asas kepada perkara ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan dalam sebahagian buku As-Sunan, antaranya dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya. Katanya kana utiya Rasulullah bi sulusai al-mud faja'ala yadluku zira'i. Nabi berwuduk dengan 1/3 mud, 1/3 bekas. Mud ni bekas, cupak, bekas yang sebesar cupak. Cupak lah, cupak mud. Nabi dibawa datang 2/3 cupak air untuk berwuduk, dan ketika berwuduk Nabi menggosok-gosokkan anggotanya. Faja'ala yadluku dhira'i, dan dia menggosok-gosokkan anggotanya. Jadi disunahkan kerana Nabi melakukannya, tapi tidak diwajibkan oleh majoriti kerana tidak ada perintah dalam hal yang berkenaan. Sementara dalam hadis-hadis yang banyak tidaklah dinyatakan gosok itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat secara rutin. Tak adalah kata asal ada hadis wuduk je ada gosok, asal ada hadis wuduk je ada gosok, asal ada gosok je ada hadis wuduk. Mungkin akan ada ulama yang kata wajib lah. Dan saya tak pastilah dalil Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Muzani yang mewajibkan, wallahu ta'ala alam. Tapi di atas prinsip isbagh al-wudu, menyempurnakan wudu, gosok tu amat-amat digalakkan. Sebab itu ulama-ulama Syafi'i antaranya menyatakan walaupun tidak wajib, tapi dia untuk isbagh al-wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ni wajib, kan? Asbighil wudu wa khalil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Nabi kata sempurnakanlah wudu, asbighil wudu. Dah banyak hadis bila Nabi sebut tentang wudu, asbighil wudu, asbighil wudu, sempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu tu wajib lah. Dan antara salah satu cara menyempurnakan wudu ialah dengan menggosok-gosoknya. Mungkin itulah dalil yang digunakan pakai oleh Al-Muzani dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan mungkin ada lagi penghujah-penghujah yang lain, tapi majoriti tidak mewajibkannya. Tapi amat-amat digalakkan. Dan memang dari sudut praktikal wudu pun, mana ada kita ambil wudu main curah air saja, tak gosok. Ada basuh muka curah air, tak gosok pun. Nak kata macam mana, kan? Kalau tak gosok nak kata tu susah. Boleh kata, tak ada masalah, betul tak? Basuh tangan curah je air atas tangan, tak gosok. Ada pernah buat gitu? Saya pun tak pernah buat. Dah jadi macam wajib kan? Tapi secara prinsipnya dalam fiqh dia tidak wajib, walaupun kita sentiasa melakukannya. Asal wuduk je mesti gosok, asal wuduk tu mesti gosok. Sementara untuk nak menyempurnakan wuduk, dan menyempurnakan wuduk adalah perkara yang mesti dah wajib dilakukan. Kemudian menyela janggut dan jari jemari. Jari tangan baik, jari kaki baik. Juga disunahkan oleh majoriti para ulama, walaupun tidak orang kata apa, tidak semualah yang mensunahkan, ada segelintir mewajibkan. Menyela janggut dan jari jemari ini kerana Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan umpamanya dalam Sunan At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, katanya tawadda'a an-nabi fa akhadha kaffan min ma' fa wada'ahu faja'alahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi. Kata Anas bin Malik, Nabi berwudu, kemudian Nabi ambil satu kaffan min ma', satu kaf ni tapak tangan lah, mana Nabi tak ada air, Nabi ambil satu air di tapak tangannya. Kemudian Nabi letak di bawah dagunya, hanakihi. Al-hanak ialah bahagian bawah janggut lah. Ambil air letak gitu. Wa khallala bihi lihyatahu. Kemudian dia takhlil. Istilah Arab kalau menggosok tadi dia panggil dalak, ad-dalku. Kalau menyela janggut dan jari dia panggil takhlil. Takhlilul asabi' war rijlain wa takhlilul lihyah. Takhlil ni ada dua, menyela-nyela ni ada dua, satu janggut, satu jari jemari. Jadi Anas bin Malik kata, saya sebut janggut dulu, nanti saya sebut pasal jari. Anas bin Malik kata Nabi SAW bila berwuduk, dia ambil air satu genggamannya, kemudian dia meletakkan di bawah dagunya, kemudian dia mentahllilkan janggutnya.
Macam mana mentakhlilkan itu? Kata ulama antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, dia kata boleh jadi dengan menyerapkan air ke dalam janggutnya. Bila dia ambil air tu, dia serapkan ke dalam janggutnya macam tu. Serapkan ataupun dia menyisir-nyisir janggutnya dengan jarinya. Boleh berlaku as long as menyerapkan air ke dalam janggut dengan tapak tangan tadi. Takhlil mana bawa air tak sini. Boleh gosok-gosok kan, dan boleh dengan jari jemari kal mishti katanya. Seumpama kita sikat rambut lah, sikat. Baik. Itu dah sudut janggut lah. Sebagai ulama kata wajib, walaupun tidak majoriti kata sunnah. Yang kata wajib tu pasal apa? Pasal ujung tu Anas bin Malik kata, Nabi kata hakaza amarani rabbi, beginilah Allah Ta'ala memerintahkan aku, beginilah Tuhanku menyuruhku. Hakaza amarani rabbi. Ada perkataan amar. Jadi amar ni suruh, asal-asal suruh tu wajib. Jadi dia kata wajib. Antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Nailil Awtar, tak silap saya, dia juga mewajibkannya. Sementara di atas prinsip isbagh al-wudu, menyempurnakan wudu juga lah, ya. Macam itulah lebih kurang. Yang kedua ialah takhlil al-asabi', mentakhlilkan jari, sama ada jari tangan atau jari kaki. Ya. Juga disunahkan oleh majoriti, segelintir mewajibkannya, kerana Nabi SAW bersabda, antaranya adalah hadis Abi Dawud daripada Ibnu Abbas, idza tawadda'ta fakhallil asabi' yadaika wa rijlaika. Nabi kata bila kamu berwudu, maka takhlilkanlah jari jemari tanganmu dan kakimu. Itu perintah, dan perintah asalnya wajib. Sebab itu dia mewajibkan. Adapun majoriti kata tak wajib, sebab tidak semua hadis-hadis yang meriwayatkan tentang wudu ada menyela-nyela jari. Jadi dia kata tidak wajib, majoriti. Apa maksudnya? Mana bila kita berwudu, kita bukan sekadar menggosok-gosokkan tangan kita, tapi hendaklah kita menyela-nyelakan jari kita begini. Itu mana takhlil. Tak ada syarat kita gosok satu persatu jari kita. Cukup dengan celah-celah jari. Dan dulu saya pernah baca masa kita belajar khisalul fitrah. Khisalul fitrah. Ingat tak? Dulu saya ada baca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang 10 fitrah. Kata beliau, kata Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, ashrum minal fitrah, 10 adalah fitrah. Dia sebutlah satu-satu, qassus syarib, i'fa'ul lihyah. Macam mana hadis tu? Qassus syarib, i'fa'ul lihyah, qassu al-azafir, kemudian as-siwak, kemudian al-istinsyaq. 5. Kemudian dia sebut lagi natful ibti, ghuslul barajim, halaqul anah, natful ibti, wa nasitul ashirah illa an takuna al-matmadah. Jadi 10 lah. Ujung tu dia sebut. Bukan yang ujung, yang ke-9. Dia kata fitrah ni ada 10. Saya dah hurai hadis ni dulu ni. Yang ke-9 tu dia kata, bukan ke-9, yang ke-8 ghuslul barajim. Ghuslul barajim, membasuh al-barajim. Al-barajim ni ialah celah-celahan badan kita yang boleh menyebabkan air tidak sampai. Antara ialah celah jari jemari, lubang-lubang kat badan kita, lubang pusat, lubang telinga dan seumpamanya. Itu disebut al-barajim. Jadi mencuci tempat-tempat tersembunyi pada badan adalah fitrah. Jadi majoriti kata tak wajib, kerana menyela-nyela jari termasuk dalam fitrah. Dan hadis fitrah itu macam tak wajib lah. Sementara tidak semua hadis-hadis yang menyebut tentang sela jari jemari ini ada dalam hadis wudu. Jadi kata tak wajib, tapi segelintir kata wajib di atas hadis itu, perintah. Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi' yadaika wa rijlaika. Ini kita kadang-kadang miss, kita tak buat. Kita ada sekadar basuh tangan saja tapi tidak menyela jari. Jadi starting from today kita jarilah. Bila kita dah wuduk tu 3 kali cela. Boleh sela semasa membasuh tangan satu persatu, boleh sela setelah kita basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, at the end kita selakan jari kita.
boleh, kena buat. Bukan kena buat lah, mana kata satu galakan, satu sunnah. Dan kalau kita buat, tak timbul isu lah, wajib tak wajib. Dia isu dia bila kita meninggalkan yang diwajibkan oleh sebahagian para fuqaha. Sebab itu dalam usul al-fiqh dia ada satu bab, apa nama, dipanggil al-khuruju minal khilaf mustahab. Dan Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam Qawaid al-Ahkam menyebut kaedah itu. Kemudian disambunglah oleh ulama-ulama yang lain. Keluar daripada khilaf itu mustahab. Jika ada sebagian ulama mewajibkan, ada sebagian mensunahkan. Jadi kalau boleh kita buat. Jadi bila kita buat, kita dapat sunnah dari sudut orang yang mensunahkan, dan kita keluarlah daripada wajib orang yang mewajibkan. Jadi amat-amat digalakkan, kan? Nampak? Jadi satu kaedah yang bagus lah, tapi tak boleh dipraktikkan dalam semua hal, sebagian besar perkara, especially yang melibatkan ibadat-ibadat khususiyah seumpama ini. Jadi khilaf antara takhlil ni, ada yang kata wajib, ada yang kata sunnah. Bila kita buat, dia lepas kedua-duanya. Itu satu pendekatan yang bagus lah, ya. Tidak bercakap, tidak bercakap juga disunahkan oleh sebagian para ulama, tapi wallahu ta'ala alam, saya tak pasti dalilnya, tapi majoriti ulama memakruhkan bercakap-cakap. Antara pentaklilan, taklil ni maksudnya sebab lah. Bila kita berwuduk dalam keadaan kita bercakap-cakap, especially perkara yang tidak ada kena-mengena, ataupun perkara yang penting, ataupun benda yang tidak melibatkan uzuran, dia akan menyebabkan kita lari fokus daripada wuduk, dan boleh menyebabkan wuduk kita tidak sempurna. Sebagian ulama kata makruh, sebagian ulama kata tarkil aula, meninggalkan yang aula, yang afdal. Jadi hatta Imam An-Nawawi kata dalam syarah Sahih Muslim ataupun dalam Al-Majmu', dia kata min masnunatil wudu' wa mustahabbatiha alla yatakallam li ghairi hajah. Antara perkara yang disunahkan dan digalakkan dalam berwuduk ialah dia tidak berkata-kata tanpa hajat. Dan itu juga disebut oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim, Al-Mun'im syarah Sahih Muslim, dan dia mengatakan majoriti ulama memakruhkan jika kita bercakap-cakap ketika berwuduk. Dan Ibnu Utsaimin, dia pernah ditanya dalam fatwa dia lah, Nur Al-Darbi, dia pernah ditanya tentang isu ini. Hal yukrah idza yatakallama al-mutawaddi, adakah makruh jika seseorang yang berwudu itu berkata-kata? Dia kata la yakrah illa annahu yushghil 'anil wudu. Tidak makruh katanya, melainkan dia akan menyebabkan kita sibuk daripada berwudu. Maksud kata macam tak baguslah. Tapi nak kata betul-betul qat'i khilaf, betul-betul qat'i makruh, Allah Taala alam. Tapi amat tidak baguslah, ya. Kalau boleh kita ambil wudu, kita fokus kepada wudu, itu lebih baik, ya. Dan kita tak dapati dalam semua buku fiqh yang memakruhkan bercakap ni, ada buku fiqh dia tak sentuh pun cakap ni, tak sebut pun. Tapi ada sebagian buku fiqh yang besar, antaranya Al-Majmu' lah, An-Nawawi, dia sebut makruh. Jadi sebaiknya kita elakkan. Saya masukkan jugalah. Baik, jimatkan air ini saya dah ulas dulu, merujuk pada beberapa hadis Nabi SAW, hadis Abi Dawud daripada Abdullah bin Mughaffal, hadis Al-Baihaqi daripada Arabi, yang Nabi kata hakadzal wudu faman zada au naqasa faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Nabi bila berwudu bertiga-tiga, Nabi berkata inilah wudu, dan sesiapa yang mengurangi atau melebihkannya, maka dia telah membuat perkara yang buruk, dia telah menzalimi dan dia telah melampaui batas. Jadi amat-amat digalakkan untuk kita tidak membazir air, especially kalau air itu bukan air kita punya, air surau, air masjid, kan. Kalau air rumah kita pun makruh ataupun tak baguslah. Air wakaf-wakaf, air sumbangan orang seumpama itu lebih-lebih bagi tidak bagus. Ada sahabat anak dulu tapi dah meninggal, muda orangnya, dia 24-25 meninggal, macam tu lah, ya. Bila nak ambil wudu, buka paip tutup paip, buka paip tutup paip. Orang cakap apalah dia nak ambil wudu macam tu, padahal dia buat tu betul. Pernah buat? Tak pernah kan? Kita malu nak buat macam tu, buka slow je lah. Buka tutup kan, rosak pula kepala baik tu kan, satu hal pula, ya lah. Masing-masing lah dia nak buat macam tu, dia punya pasal lah, kan. Dan dia belajar, dan dia nak jimatkan air,
Saya surau kan, jimatlah sikit. Dan saat berwudu, dia berwudu dan dia melebih-lebihkan air, maka Nabi berkata kepadanya, mahadha al-israf ya Sa'ad, kenapa guna air yang lebih wahai Sa'ad? Dan Sa'ad berkata pada Rasulullah, afil wudu israfun ya Rasulullah, ataupun israfun ya Rasulullah, adakah pada wudu ini ada berlebih-lebihan? Wudu mungkin membazir juga kok. Ambil wudu ni biarlah air lebih sikit pun kan. Nabi kata walau kunta ala nahrin jarin. Dia tetap dikira berlebih-lebihan, membazir, walaupun kamu berwudu di tengah-tengah air yang sungai yang mengalir. Kalau usahakan kamu berwudu di tempat kamu ni, kalau kamu berwudu di tengah-tengah sungai pun mengalir air banyak, tapi kalau kamu berlebih-lebihan basuh sampai 4-5 kali, dikira membazir juga. Nabi kata sampai tahap tu. Pada air sungai je pun yang kita wudu, masuklah sungai balik. Dan air sungai tak luar pun, boleh kurang ke air sungai dengan sebab wudu? Tak kurang. Tapi Nabi kata wudu dikira membazir juga tu. Nampak? Dan itu riwayat Imam Al-Baihaqi, apa nama, Abi Daud tak silap saya, Abi Daud ada ke tidak. Tapi kisah tu amat masyhur lah. Nabi menegur Sa'ad kerana berwudu secara berlebih-lebihan. Cedok air dengan tangan kanan. Ini of course lah. Kerana wudu adalah ibadah, dan ibadah kita digalakkan menggunakan tangan kanan. Ini dulu pun saya pernah ulas. Banyak hadis-hadis tentang tangan kanan. Hadis yang paling penting adalah hadis Aisyah, kerana Nabi yujibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Dan Sahih Muslim kata Aisyah, Nabi suka menganang-anangkan ketika baginda memakai selipar, ketika baginda menyikat rambut, ketika baginda bersuci, dan dalam sebahagian besar urusan baginda. Tidak semualah, tapi sebahagian besar urusan baginda. Hatta Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia kata wa qa'idatu syar'il mustamirrah apa nama al-bada'a bil yamin fi babit takrim fi kulli syai' min babit takrim wa tazayyun. Kata Imam An-Nawawi, dah menjadi satu kaedah syara' yang terkenal dan berterusan bahawa kita amat digalakkan menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang baik, min babit takrim wa tazayyun, perkara-perkara yang elok, perkara-perkara ibadah dan seumpamanya. Wa makana bi tiddiha yastahabbul at-tayassur, dan kalau selain daripada itu maka kita buatlah dengan tangan kiri. Perkara tidak elok, nak basuh berak, nak basuh kencing, nak pegang kemaluan, hatta kita nak mencuci najis atau seumpamanya, amat digalakkan menggunakan tangan kiri. Cuma kalau gosok gigi itu saya sebut dulu ada khilaf, tangan kanan tangan kiri. Sama juga nak basuh hidung kita guna tangan kanan ke tangan kiri? Bila kita berwudu, masuk air ke dalam hidung, masuk air dalam mulut dengan hidung tu kan, kita guna tangan kanan ke tangan kiri? Ada sebagian ulama kata tangan kanan, because wudu adalah ibadah. Kanan lah kan? Masuk ke mulut terus ke hidung, buang. Masuk ke mulut terus ke hidung, sekali kan, itu lebih baik. Saya dah ular dulu ya. Ada sebagian ulama kata kiri, pasal hidung ni tak bagus, mulut dia buang kotoran, hidung pun ada kotoran, kiri. Ada sebagian ulama kata masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Sama juga Ibnu Utsaimin bila menyebut perkara itu dalam bukunya Asyarul Mumti', dia kata al-amru wasi', perkara ini luas, boleh mana-mana, tak ada masalah. Kerana sebagian ulama kata begini, sebagian ulama kata begini, dan alasan mereka itu bagus. Yang kata tangan kanan sebab ibadah, bagus juga. Yang kata tangan kiri sebab adha, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Ummu Salamah, di mana Nabi tangan kanan kanat yaminu Rasulillah li tahurihi wa ta'amihi wa syarabihi wa kanat yasaruhu li ghairi zalik wa makana min adha. Kata Ummu Salamah, Nabi tangan kanan dia untuk makan, untuk minum, untuk bersuci. Untuk kiri selain daripada itu dan perkara-perkara yang adha, perkara-perkara yang kotoran, najis dan seumpamanya. Jadi betul juga yang kata tangan kiri. Yang kata masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, itu juga alasannya pun. Jadi tak ada masalah. Selesa hak mana buatlah. Kan?
Baik. Tak pastilah yang betul-betul sunnahnya macam mana. Yang zahirnya kesemua itu adalah sunnah, insya-Allah taala. Ini bukan furuk yang kecil-kecil lah ya. Kemudian menjimakan air menghadap kiblat sama juga. Antara termasuk dalam hayat al-wudu. Sunnah-sunnah kecil. Boleh tak kata sunnah-sunnah kecil? Tak boleh. Nanti orang salah faham pula, ada sunnah besar, ada sunnah kecil. Sunnah sama aja pun. Mana hayat, mana tidak adalah hadis yang betul-betul menyuruh ataupun menunjukkan Nabi bila nak berwuduk je hadap kiblat. Nak berwuduk hadap kiblat. In spesifik tidak ada. Tapi di atas umum menghadap kiblat ni bagus. Antaranya hadis Ibn Abbas dalam Al-Hakim, Mustadrak ala Syaikhain. Banyak ulama menggalakkan perkara-perkara ibadah kita lakukan. Walaupun tidak ada nas secara spesifik. Nak berzikir kepada Allah, sunat hadap kiblat. Ada dalil nak berzikir hadap kiblat. In spesifik. Allah Ta'ala alam. Tahu saya tidak ada. Nak baca Quran, nak buat apa-apa, kalau nak buat ibadah yang mensyaratkan hadap kiblat tu of course lah, nak sembahyang sunat kenalah hadap kiblat. Tapi ibadah-ibadah yang inspesifik tak ada sebut hadap kiblat pun. Tapi di atas umum hadap kiblat ni bagus. Jadi seboleh-bolehnya kalau kita boleh hadap kiblat, hadap kiblat selagi mana tidak takalluf, tidak menyusah-nyusahkan. Ambil wuduk bagus hadap kiblat. Sebagai ulama menggalakkan. Tapi kalau paip tu duduk menghadap ke bukan kiblat, tak payahlah nak susah-susah hadap kiblat pula, ya tak? Kok semua benda nak hadap kiblat. Kadang-kadang benda tu bukan ibadah pun, nak makan nak hadap kiblat, nak minum nak hadap kiblat. Susah juga, ya tak? Ada benda kita pilih untuk hadap kiblat. Especially yang berhubung kait dengan ibadah. Dan tidak ada takalluf dalam urusan itu. Kerana Nabi SAW bersabda, khairul majalis istiqbal al-qiblah. Sebaik-baik majlis ialah menghadap ke arah kiblat. Sebab kalau kita boleh hadap kiblat, kita usahalah ke arah itu. Tapi kalau tidak boleh, tidak ada masalah. Jangan semua nak hadap kiblat. Tapi tak dinafikan ibadah-ibadah seperti membaca Quran, zikrullah, berwudu, amat-amat digalakkan dan disunahkan oleh sebagian para ulama menghadap ke arah kiblat. Cedok air tangan kanan. Samalah datang prinsip tadi, guna tangan kanan. Doa selepas wudu. Ini pun masyhur, di mana Nabi SAW selepas berwudu dia berdoa lah. Dan ia merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab, ataupun Muslim, Sahih Muslim saja, daripada Umar Al-Khattab, di mana katanya Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahad yatawadda fa yusbigh al-wudu. Tidaklah seseorang itu berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Mesti bila sebut wudu je menyempurnakan wudu. Summa yaqul ataupun summa qala, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Nabi kata bila dia kata begitu, akan terbukalah pintu syurga yang 9 dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia mahu. Sebab itu bila kita berwuduk dengan sempurna dan kita baca doa ini, kata sebagian ulama, dia adalah sababun min asbab dukhul al-jannah. Dia adalah sebab untuk kita masuk syurga. Sebab tu fadilat wudu antaranya ialah boleh masuk syurga dengan wudu. Banyaklah antaranya dengan membaca doa selepas berwudu. Boleh masuk syurga tu. Sebahagian riwayat lain ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dalam Sunan At-Tirmizi ada tambahan. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata dhaif, wallahu ta'ala alam, tapi dalam buku-buku fiqh dinyatakan dan boleh kita baca insya-Allah taala. Dan ada tambahan juga dalam bukan ada tambahan, ada riwayat lain dalam Sunan dalam Mustadrak Al-Hakim ala Syaikhain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi membaca doa subhanakallahumma bihamdika wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Man tawaddaa summa qala subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka, itu iftitah. Subhanakallah sana tadi saya baca subhanakallah bihamd subhanakallahumma rabbana subhanakallah sana hari baca pun tak ingat juga. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba lahu fi raqqin summa tubi'a bi taba' fala yuksar ila yaumil qiyamah. Bila dia berkata begitu, akan ditulis di sebuah buku dan ditutupi buku itu dan tidak akan dibuka melainkan pada hari kiamat. Mana dapat pahala yang besar. Allah Taala simpan. Esok Allah Taala buka. Jadi kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, okey. Dapat pahala sunnah. Kalau kita tambah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, insya-Allah sunnah juga. Kemudian kalau kita tambah subhanakallah bihamdi, kita baca semua. Okey. Kita baca sebahagian, kata An-Nawawi hasalalahu ba'dus sunnah, dapatlah sebahagian sunnah. Tapi kalau kita baca kesemuanya, diharuskan oleh para ulama. Boleh baca sebahagian, satu riwayat, dua riwayat, boleh baca ketiga-tiga riwayat yang ada. Tak ada masalah. Boleh baca cara bersilih ganti. Mungkin kita wuduk ni kita baca hak ni, wuduk sana kita baca hak tu saja, tapi amat-amat digalakkan kita baca kesemuanya. Terutama hak mula-mula tadi, kerana ia adalah sunnah yang disepakati dan diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Muslim. Hak itulah hak umat, asyhadu an la ilaha illa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau boleh jangan tinggal. Boleh nak angkat tangan, boleh tak nak angkat tangan. Nampak? Kerana tidak ada riwayat doa itu dibaca dengan mengangkat tangan. Dan hak ehwah angkat tangan ni, kalau ada riwayat Nabi angkat tangan, sunnah angkat tangan secara khusus. Kalau ada riwayat Nabi larang angkat tangan, tak boleh angkat tangan. Tapi kalau tak ada riwayat Nabi mengangkat tangan, boleh angkat tangan dan boleh untuk tidak angkat tangan. Melihat kepada keadaan dan situasi, dan tidak dirutin atau dilazimi seumpama ia satu sunnah yang dituntut pada waktu itu. Jadi tak ada masalah, boleh angkat tangan. Dan begitulah dalam hal-hal kesemua zikir yang diriwayatkan. Zikir masuk masjid, keluar masjid, apa-apa zikir lah ya. Mana once a while kita nak angkat tangan boleh. Kerana tidak ada larangan. Dan dia boleh termasuk dalam umum sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Kerana sebagai zikir, memang dia adalah zikir doa. Dia doa, dia zikir tapi dia doa. Macam nak masuk masjid, zikir sebelum masuk masjid, tapi dia doa. Jadi mana-mana doa boleh untuk kita angkat tangan. Itu yang disebut oleh Ibnu Utsaimin jugalah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Tu kata kita Wahabi tu duk baca Ibnu Utsaimin aja. Kita baca semua, tak baca dia seorang. Kita baca buku beliau untuk cross. Dia panggil cross apa? Untuk cross revision, mana untuk kita buat perbandingan. Kita pun selit-selit saja. Tak adalah asal mengajar fiqh je Utsaimin, asal mengajar fiqh je Utsaimin, asal Utsaimin je ajar fiqh. Ujung-ujung sebutlah nama beliau sekali-sekala, ya tak? Ini saya kuliah 2 tahun kat sini, 2-3 kali saya sebut nama dia pun. Kan? Pasal dia seorang yang faqih. Dia seorang min masyaikh al-asr, salah seorang guru daripada guru-guru zaman ini, min masyaikh al-asr, one of nowadays scholars, kita panggil di universiti lah. Dan dia bagus, dan dia mu'tadil, dia ni very moderate. Siapa kata beliau straight, tu tak boleh, ni tak boleh? Tak ada. Dia very mu'tadil. Dia ni very moderate. Saya baca beberapa buku beliau buat rujukan, Asy-Syarhul Mumti', baca Muzakkir al-Fiqh, dan baca buku-buku fatwa beliau. Dia ada Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dia very moderate. Cuma tak dinafikan lah, perkara-perkara yang bersabit dengan bid'ah ni dia very strict lah. Tapi hak awal fiqh, sebab kita bidang fiqh, dia very moderate. Kalau nak kira dengan Ibnu Taimiyah, saya lihat dia lagi moderate, lagi lembut, lagi bersederhana. Berlebihan tidak, loose pun tidak, longgar pun, very in the middle. Sebab tu saya suka. Dan dia yang penting boleh membuka minda kita dalam hak ewa yang melibatkan hukum, especially dalam hal-hal perkara yang khilaf lah, perkara-perkara furu' dan seumpamanya. Tapi kalau orang tu dah ada sentimen tu, masalah. Dulu ada seorang, kalau sebut nama mungkin kenal lah dia. Dia pendakwah
Selalu keluar TV. Saya dulu dapat tauliah, dia yang interview saya. Sebab dia panel dakwah Jais. Jadi bila interview tauliah ni, seorang orang Jais, seorang panel apa? Panel-panel yang dilantik daripada luar. Dia yang interview saya. Masa untuk tauliah dakwah ni. Masa untuk dapat tauliah tu, jadi dia pasal dia panel bidang dakwah. Dia pun ada karang buku, banyak dia karang buku kan. Kalau nak dia kira dia ni, dia bidang dakwah. Dia tak ada kena-mengena dengan sunnah, bid'ah, fiqh apa, tak ada. Dia bidang dakwah. Cuma bila dia karang buku, dia petik jugalah kalam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Pasal dia ada kalam-kalam yang bagus. Orang tuduh dia juga kan. Kadang yang tuduh tu satu geng dengan dia tu, sama-sama dalam panel dakwah. Siap tulis dalam post Facebook. Member satu kapal pun nak kena ni juga kan. Itu susah lah kalau dah jenis kan. Tahu siapa? Dr. Roslan. Dr. Roslan. Dia kan belajar di Saudi. Dia tak ada doktor lagi kot. Dah doktor dia. Tahu saya dia tak ada doktor lagi, Ustaz Roslan. Kan? Kenal? Dia kan selalu keluar TV kan. Dia belajar di Saudi. Dia dakwah bagus lah ya. Bagus. Oh lah, naik syak dah weh. Ingat nak habiskan ni hak ni. Oh, mana cepat sikit ya. Okey. Syarat sah wudu, terputus apa yang mewajibkannya. Dia panggil pasal apa saya tulis terputus apa yang mewajibkannya, bukan terputus apa yang terputus apa yang mewajibkannya. Okey, syarat wajib, syarat sah wudu saya tulis sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 ya. Pertama ialah terputus apa yang mewajibkannya. Tapi tidak semua ulama yang berkata sedemikian, hanya sebahagian saja. Maksudnya bila kita nak wudu, kita tak boleh orang kata apa, bila kita qada hajat umpamanya. Kalau kita wudu, dia kata tak sah, mesti qada hajat dulu. Dan ini yang distandardkan dalam mazhab Hanafi. Dia panggil qat'u ma yujibul wudu. Maksudnya memutuskan apa yang mewajibkan wudu. Maksudnya bila dia qada hajat, dia kena basuh dulu dia punya kemaluan, baru dia boleh berwudu. Kalau dia berwudu dalam keadaan dia masih ada benda yang mewajibkan, dia tidak sah wudunya. Tapi sekian majoriti tidak mewajibkannya, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Mana kalau kita tak basuh kencing, kita terus berwudu, and then after itu, selepas itu kita baru basuh kencing, mana dia kata tak ada masalah, as long as kita tak sentuh kemaluan kita. Dia sebut qat'u ma yujibul wudu. Maksudnya kena selesaikan dulu perkara-perkara yang pasal kencing ni hadas. Betul tak? Dan bila kencing diwajibkan basuh, kena settle dulu waktu. Berak pun sama. Baru sah wudunya. Kalau tidak sah. Tapi tidak semua lah ya. Ada segelintir kata tak ada syarat. Tapi saya masukkan juga. Pasal dalam buku-buku fiqh moden, especially fiqh sunnah yang dikarang oleh ramailah dia mewajibkan. Apa nama tu? Buku fiqh sunnah Wahid Salam Bali, dihuraikan oleh Al-Azazi, siapa tu, Hidayah Mutanazih tu, dia kata wajib. Tamamul Minna dikarang Syekh Al-Azazi. Dia satu buku fiqh yang bagus, tu dapat anugerah di Mesir, one of the best book in term of fiqh sunnah. Ada terjemahan Melayu, boleh download kat internet. Saya tak baca lah yang Melayu tu. 4 jilid. Dia buku bagus. Dia dapat anugerah lah, buku fiqh sunnah yang bagus kerana pendalilannya. Baguslah untuk kita buat cross checking lah dengan masalah-masalah yang lain yang ada. Okey, yang kedua, Islam. Patut Islam dulu tu. Macam mana saya buat tu nombor 1? Islam memang syarat kepada mana-mana ibadah khususiyah. Wudu tidak sah menekan di kalangan orang-orang Islam. Dan sebagian ulama kata jika orang bukan Islam berwudu, jika orang bukan Islam berwudu dalam keadaan dia percaya kepada Islam, jadilah Muslim dah tu. Ini disebut dalam mazhab Hanafi melalui buku yang saya baca. Idza tawadda al-kafir hal sara musliman, qala ba'dul ulama sara musliman wa qala al-ba'du la yasiru musliman.
Jika seorang kafir itu berwudu, adakah dia menjadi muslim? Sebagian kata jadi muslim. Pasal wudu ibadah. Bila dia buat ibadah jadi muslim. Tapi sebagian kata tidak jadi muslim lah. Kerana al-wudu ibadah wal kafir laisa min ahliha. Ini kata Ibnu Utsaimin. Ibadah adalah mesti orang Islam, kerana orang kafir bukan ahli ibadah. Orang kafir kalau wudu pun tidak sah. Kalau dia semayang pun tidak sah. Kalau dia puasa pun tidak sah. Kerana ini ibadah-ibadah khususiyah, Islam menjadi syarat. Banyaklah dalil-dalilnya, ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 54. Dalam mana-mana syarat sah ibadah yang kita belajar. Lah wudu baik, lah semayang baik, lah puasa baik, lah haji baik. Apa-apalah syarat ibadah. Dalil utama yang digunakan oleh para ulama ialah surah At-Taubah ayat 54. Wa ma tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Allah Ta'ala kata orang yang kufar, orang yang tidak beriman, jika dia sedekah, Allah Ta'ala tidak terima sedekah mereka. Kalau orang bukan Islam nak derma kat kita, kita boleh ambil, tidak haram sama sekali. Tapi Allah Ta'ala tak terima sedekah dia. Jadi kata para ulama, wa in kana Allah la yaqbal minal kafir as-sadaqah wa nafu'aha muta'addin wal ibadah min babi aula. Dia kata kalau ibadah, kalau sedekah Allah Ta'ala tak terima, sedekah bukan ibadah khususiyah, dan manfaatnya itu melangkau, dan orang boleh terima. Orang bukan Islam nak sedekah kita boleh terima, tapi Allah Ta'ala tak terima, dia tu tak ada pahala, maka ibadah terlebih-lebih lagi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu. Ayat yang kedua yang menjadi hujah yang kuat ialah surah Az-Zumar ayat 65. Kita belajar fiqh, dua ayat ni kita mesti ingat pasal dia melibatkan syarat ibadah. Dan kita akan jumpa dalam mana-mana syarat ibadah. Belajar bab semayang, syarat sah semayang, jumpa lagi. Syarat sah mandi, jumpa lagi. Pasal dia Islam. Dan inilah dalil terbesar, di mana kata Allah telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi terdahulu, jika kamu syirik kepada Allah, maka akan hancurlah seluruh amalanmu, mana tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang syirik, dia semayang pun tidak ada pahala baginya dan tidak sah ibadah. Bukan tak ada pahala saja, kan? Macam sedekah tadi, dia sedekah kat kita, sedekah dia kita boleh ambil, tapi dia tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah pasal dia individu, dia ibadah individu. Jadi Allah Taala awal tadi tidak terima dan tidak sah, kerana tidak ada keislaman. Kata Islam ni macam lesen lah, lesen. Macam apa-apa pun kena ada buku akaun, kan? Ini Dr. Abdul Basit, Pondok Sungai Durian kat Kelantan, kan? Dia ilmuwan Kelantan lah kita kata. Esok jadi mufti insyaAllah lah. Dia kata perumpamaan ni, bukan dia kata lah, atuk dia kata, perumpamaan orang bukan Islam yang berbuat kebaikan, tapi tak ada pahala di sisi Allah. Umpama orang nak simpan duit lah, kan? Kalau dia tak ada buku akaun, dia nak simpan duit macam mana, nak letak kat mana duit tu, contoh macam tu. Ini kena buka buku akaun dulu, macam tu lah lebih kurang. Baik, Islam ya. Kemudian berakal. Berakal juga syarat sah kepada ibadah, di mana kalau orang tidak berakal, tidak sah ibadahnya. Apa maksud berakal? Maksudnya dia tidak gila atau hal-hal yang seumpama itu. Di atas hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah, daripada Ali bin Abi Talib dan Sunan Abi Dawud dan selainnya, kata Nabi, rufi'al qalam an salasah. 3 golongan ni tidak dipertanggungjawabkan, diangkat pena daripada Allah. Pertama, as-sabi hatta yahtalim, budak-budak sehingga dia balik. Yang kedua, tapi budak-budak dia sah, cuma tak wajib. Yang kedua, an-naim hatta yastaiqiz, orang yang tidur sehingga dia jaga. Dan yang ketiga, Nabi kata al-majnun hatta yufiq, orang gila sehingga dia sedar. Jadi orang gila dan hilang akal seumpama itu tidak sah ibadahnya, mesti dia berakal. Orang puasa tiba-tiba gila, batal puasanya. Qada wajib qada, tak wajib qada, khilaf para ulama, tapi puasa dia batal.
Begitu juga orang pengsan di sisi sebagian para ulama. Tapi gila confirm batal puasa. Jadi mesti berakal. Berakal pun sama. Banyak hal kita akan jumpa berakal ni dia satu induk lah dalam agama, di mana Islam ni betul-betul meraihkan akan hak ehwal keakalan manusia. Di mana kalau orang tak berakal, dia tidak terkena hukum syarak, bukan hanya hak ehwal ibadah khususnya seumpama ini, tapi hal-hal yang lain juga sama. Kan orang gila dia bunuh orang, dia tak dibunuh balik. Orang gila pergi curi duit orang, dia tak boleh dipotong tangan. Kerana al-junnah, gila ni dia menjadi manik mim mawani asy-syariah. Dia jadi satu penegah di antara penegah-penegah syarak, baik ibadah baik, muamalah baik. Kan? Sebab tu kalau jumpa orang gila lagi jauh-jauh. Kan dia belasah kita, dia gila kan. Kemudian niat. Niat ni saya dah banyak bincang dulu. Sebahagian letak dekat syarak, sebahagian letak dekat rukun. Imam Al-Ghazali cenderung mengatakan bahawa niat bukan rukun, tapi dia syarat sah. Air suci menyucikan. Of course lah, bila kita berwuduk mesti air mutlak. Ajma'u ala anna ma al-wird, ma al-syajar, ma macam mana tu? Ajma'u ala anna ma al-wird wa ma al-syajar. Kata Ibn Muzi dalam bukunya Al-Ijma', telah sepakat dan ijma' para ulama, air pokok-pokok, air bunga-bunga, ma'u za'faran, air za'faran, tidak boleh dijadikan untuk berwudu. Dan dia kata ajma'u ala anna al-wudu la yu'zi illa bima mutlaq yaqa alaihi ismul ma'. Telah ijma' para ulama tak boleh berwuduk melainkan air mutlak, yang mana dia mesti betul-betul air yang mutlak lah. Menghilangkan apa yang menghalangnya, ini pun penting juga. Di mana bila kita berwuduk mesti menghilangkan apa-apa halangan yang ada pada anggota wuduk. Dia panggil izalatu ma yamna wusulah. Izalatu ma yamna wusuluh. Menghilangkan apa-apa yang boleh menghalang wuduk daripada sampai ke tempat anggota wuduk. Tak boleh ada. Bila kita basuh muka umpamanya, di muka kita tak boleh ada perkara yang menghalang daripada. Sebab itu isu bila orang wanita bila dia bermakeup, ada makeup tu tak serap air, tak boleh lah. Sekarang ada makeup yang mesra sunnah. Mesra apa dia panggil? Mesra wudu. Ada makeup mesra wudu, ada bedak mesra wudu. Saya pada pandai tu. Tapi ada baca juga kan. Pasal tak boleh ada halangan ke atas anggota wuduk yang kita wudukan. Mesti air sampai kepada kulit kita. Melainkan jika ada halangan-halangan yang memang tak boleh, tidak, baru tak apa. Kan? Kat tangan kita ada luka, tak boleh kena air, itu tak apa. Sementara atas luka tadi ada tampalan atau seumpamanya. Itu perbahasan yang lain yang kita akan bincang dalam bab selepas ini. Lepas nanti adalah bab tu. Halangan seumpama itu tidak ada masalah. Atau seumpama orang yang pakai al-jabirah, pakai apa? Dia panggil apa tu? Pakai belat. Orang Kelantan kata belat. Sini tak tahulah panggil apa. Patah tangan dia taruh simen kan. Nak wuduk je dah. Itu tak apalah halangan seumpama itu, boleh jadi ganti dengan tayamum atau seumpamanya, adalah perbincangannya. Tapi halangan-halangan seumpama itu tidak diiktibarkan kerana ada solusi yang lain. Ini bermaksud halangan-halangan yang boleh dihilangkan. Ataupun yang tak ada kena-mengena pun, betul tak? Kat tangan kita kena apa contohnya? Kena gam yang tak serap air, yang kuat, gam cak gajah apa. Betul? Tak boleh ya. Ataupun boleh jadi ni berlaku juga, kita siang ikan, sisi ikan ada kat tangan kita, air tak sampai. Boleh jadi tak sampai. Sampai tak? Tak sampai. Jadi pastikan tangan kita mesti tak ada benda-benda seumpama itu. Dah wudu lah, tengok ada sirip ikan 2-3 keping. Alamak. Wudu balik ya. Nak buat macam mana kan? Contohlah. Mesti menghilangkan. Makruh wudu boleh berlebihan menggunakan air. Kita dah ulas sebelum ini. Melebihi 3 kali, kita dah ulas juga. Meninggalkan apa yang disunahkan. Ini penting. Bila kita meninggalkan apa yang disunahkan, dia termasuk ataupun ia menjadi makruh lah di sisi majoriti para ulama. Dalam mana-mana hak ibadah khususnya, wuduk baik, semayang baik,
mesti kita ikut betul-betul apa yang disunahkan, apa yang disyariatkan. Jikalau kita meninggalkannya, maka dia panggil apa? Kita meninggalkan keafdalan dan kesunahan itu, tapi tidak membatalkan wudu lah. Sehingga kata Imam Nawawi bila dia ulas tentang takhlil, ujung tu dia kata faman khalafaha faqad fatahul fadlu wa sahha wudu. Kalau kita tak buat benda-benda sunnah seumpama ini, wuduk kita sah, cuma pahala kurang lah. Kerana apa? Kerana kita tidak kerana kita meninggalkan apa yang disunahkan oleh Nabi. Meninggalkan yang disunahkan makruh lah. Meninggalkan apa yang disunahkan makruh. Apa yang disunahkan di sini maksudnya apa yang disunahkan dari sudut fiqh lah. Kerana sunnah kan ada dari sudut fiqh, dari sudut itu, dari sudut ini. Sunnah dari sudut fiqh, mana perkara yang wajib, yang tidak wajib tapi digalakkan. Kalau kita tinggalkan dia jadi makruh. Nampak? Jangan habislah. Tu sifat wudu tu ulanganlah kepada yang sebelum ini. Bismillah, bersiwak, basuh muka, tangan 3 kali, berkumur sambil wudu. Bersiwak sebelum wudu boleh, selepas wudu boleh. As long as kita bersiwak ketika berwudu. Tapi sebaik-baiknya yang disebut dalam buku-buku fiqh ialah sebelum kita memulakan wudu. That is the best. Kerana Nabi SAW menyebut, laula ana syukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salatin ma'a kulli wudu. Hadis Ahmad daripada Abi Hurairah. Saya pernah baca hadis ini. Nabi kata, sesiapa kalau aku tidak menyusahkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak ketika solat dan bersama dengan wudu, ketika berwudu. Jadi bila-bila masa, sebelum, ketika berwudu dan juga selepas berwudu. Kita nak siwak ketika komo boleh, basuh tangan, siwak komo. That is the best. Boleh juga. Mana-mana lah. As long as kita bersiwak semasa berwudu. Basuh kedua tapak tangan 3 kali, berkumur, kemudian basuh muka 3 kali, basuh tangan siku, menggosokkan dahulu tangan kanan, kemudian kiri, sapu kepada keseluruhan. Basuh telinga dengan air yang baru 3 kali. Ini mazhab Syafi'i lah. Saya sebut dulu, yang afdal ialah basuh telinga sekali dengan basuh kepala. Kerana tidak ada hadis yang sahih Nabi menyapu telinga dengan air yang baru. Saya nukilkan itu kalam Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Lam yathbut anna Nabi akhadha lahuma ma'an jadida. Nabi tak pernah ambil air yang baru untuk membasuh telinganya. Sebab itu bila kita basuh kepala tu, sapu dengan telinga sekali. Dan saya dah baca hadis hadis apa tu? Hadis Abdullah bin Zaid atau hadis Ibn Abbas. Akhir sekali basuh kaki 3 kali, dimulai kanan, gosok sambil menyela jari kaki, doa selepas wudu. Akhir sekali ialah solat sunat wudu. After kita wudu, digalakkan untuk kita sembahyang sunnah. Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah dalam buku fiqh beliau yang saya baca, sunnah wudu itu as long as kita bila kita berwudu tak ada syarat lepas tu kita wudu terus. Dia ni very open sikit dalam hal ni. Dia kata boleh kita semayang pada bila-bila masa as long as kita belum semayang apa-apa semayang lagi. Mana kata kita dah ambil wuduk sejam dah, kita masih boleh semayang sunat wudu. Kerana sunat wudu ni dia termasuk dalam semayang sunnah yang bukan semayang sunnah yang ni lah. Mana kata dia kata boleh open. Tapi saya tak nafi, majoriti para ulama menggalakkan selepas wudu kita terus semayang. Dan apa-apa semayang selepas berwudu, hak sunnah dia sudah termasuk sunat wudu. Kan? Kita masuk masjid, ambil wudu dulu. Jadi ada 2 dah situ, kita boleh semayang tahiyatul masjid, kita boleh sunat wudu. Kalau kita semayang sunat wudu, termasuk dah tahiyatul masjid. Kalau kita semayang tahiyatul masjid, termasuk dah wudu. Kalau kita niat dua-dua, 2 in 1, aku semayang sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu. Allahu Akbar. Contoh macam itulah. Boleh juga para fuqaha mengharuskan sebahagian daripada. It's very open. As long as after wudu kita ada semayang kita lakukan. Yang hatta kalau semayang wajib bahkan. Baru masuk masjid dah qamat. Tak ada nak semayang sunat tahiyatul masjid tu kan. Semayang wudu. Kata Imam Nawawi terhasil pahala semayang, tapi tidaklah perfect. Kerana dituntut semayang tahiyatul masjid adalah semayang yang sunnah, yang mutlak, yang bukan wajib. Tapi dah kita sampai masjid dah qamat, kita semayang, dapat pahala juga insya-Allah taala. Kerana yang dituntut ialah semayang selepas wudu. Dan pada waktu itu dah semayang wajib, nak buat macam mana? Cuma adalah ulama kata ganti baca subhanallah walhamdulillah 7 kali, 5 kali macam tu. Tapi sebagian ulama kata tak sunnah lah, pasal tidak ada dalil lah.
Cukup dengan kita semayang walaupun dengan solat yang wajib. Sebaik-baiknya after kita wuduk terus semayang. Tapi sebahagian mengharuskan selagi mana kita tak batal wuduk dan kita masih belum melakukan semayang-semayang yang wajib lah. Jadi tak ada masalah. Habislah buat wuduk ya. Lepas ni kita masuk al-mashu alal khuffain. Sapu di atas khuf. Dia satu bab yang menarik juga. Dan insya-Allah taala. Tapi tidak banyaklah perkara yang bersabit dengannya. Ada nak tanya apa-apa? Cukup tu. Isyak dah. 10 minit dah isyak. Ada soalan? Simple question, simple answer. Tak ada insya-Allah taala. Setakat ni dulu. Aku qouli hadza, assalamualaikum walakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.